Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dinowo Channel. Okay, kalau hampa tengok video hari ni, apa yang saya nak kongsikan dengan hampa adalah saya nak buat penukaran rim untuk saya punya motor SYMV F3i ni. Okay, yang macam hampa tengok sekarang ni, saya pakai rim bunga lawang ataupun rim 125Z6L ni. Kenapa saya tukar dan rim apa yang akan saya tukar hari ni? Jom kita sama-sama tengok dalam video kali ni. Okay, so inilah rim yang akan saya gunakan hari ni. Kalau hampa tengok rim ni, ini adalah rim jenis Enkai, okay, Forge Enkai SP511 ataupun yang jenis 5L ni, rim terbaru yang saya nak pakai untuk motosikal saya ni. Kenapa saya pilih rim jenis Enkai ni? Sebab yang pertamanya adalah dari segi ringan, okay, sebab rim jenis Forge ni ataupun setengah orang yang sekarang ni dia panggil Forget lah, okay. Rim jenis Forge ni adalah antara rim yang ringan, itu yang pertama. Yang keduanya, bentuk rim ni kalau hampa tengok dia punya batang memang macam sebelum ni. Kalau hampa pernah tengok video-video yang saya tunjuk, saya suka pakai batang yang a bit slanting ataupun batang yang condong. Saya tak suka batang yang straight sebab design motor kita ni dia lebih kepada design cutting yang tajam. Jadi saya lebih suka rim yang condong. Kalau hampa tengok saya pakai rim yang sebelum ni pun, dia punya rim 6L ni pun dia punya bunga condong. Sebelum ni yang lagi satu saya pakai LC5S juga sama. Saya tak pernah pakai straight punya batang. Okay, jadi saya lebih prefer kepada rim yang condong macam ni. Dia punya batang dia. Untuk kali ni dia hanya pakai 5 batang. Yang sebelum ni saya pakai 6 batang punya rim. Jadi perbezaan memang rim ni adalah lebih ringan lah berbanding dengan rim 125Z yang 6L ni. Itu yang pertama. Yang keduanya, sebab pemilihan warna, memang rim ni dah datang dengan warna biru, okey. Dan juga kalau tengok dekat sini memang dia dah buat khas, okey, dari segi dia punya material ni. Kalau hampa tengok ada warna chrome kat sini dan juga warna biru. Biru dia pula memang biru yang shining. Okey, jadi kita tak payah nak cat baru dah rim ni. Memang yang design terkini memang ramai yang pakai design macam ni lah. Jadi untuk rim depan dan belakang ni saiz dia 1.4 dan 1.6. Yang ini pun sama, 1.4 dan 1.6. Ada yang kata mungkin saiz kecil, sebenarnya betul saiz kecil, tetapi untuk kita yang memang sukakan kelajuan, kita akan lebih prefer kepada rim yang kecil. Namun kalau hampa pakai rim kecil, sebolehnya saya nasihatkan jangan pakai tayar yang terlalu low profile macam ni. Sebab yang ni saya akan tukar nanti, saya akan pakai balik tayar depan ni. Kalau hampa tengok dia punya diameter tayar ni memang lebih tebal dan lebih tinggi. Okay, jadi untuk keselamatan rim memang lebih baik hampa gunakan tayar yang lebih tebal. Dan juga untuk belakang, saya akan guna balik tayar yang saya pakai di bahagian belakang. Saya akan masukkan di bahagian belakang sini, dari tayar ni saya akan keluarkan. Okay. Rim ni memang saya beli second hand daripada sahabat kita yang menggunakan LC. Okay. Dia dah nak jual 2 rim kepada saya. Jadi saya hanya ambil satu ni saja. Yang satu lagi Comstar memang saya tak berminat yang batang straight tu. Jadi yang tu saya tolak ke tepi. Yang ini yang saya pilih. Jadi insyaAllah sekejap lagi saya akan tukar tayar dulu dan kita akan mula pasang pada motor kita lah, insyaAllah. Okey, so benda pertama yang saya nak buat sekarang ni, saya akan buka dulu rim depan belakang. Kita akan jack bahagian tengah. Kita akan bawa rim. Okey, kita akan bawa rim ni dan rim tu pergi kedai. Kita akan ganti tayar sebab saya tak mau rosakkan rim yang baru tu. Nanti bila kita cungkir ataupun kita buka tayar nanti mungkin akan damage sikit. Yang rim ni pun dah ada orang booking. Nanti kita akan lepaskan ke owner baru. Kita tak mau rim ni pun ada calak dan sebagainya. Jadi kita akan buka kat kedai. Memang itu proses yang lebih baik untuk kita lah kalau kita nak ganti tayar dan rim ni. Sebab kedai dia ada mesin, dia ada tool yang lebih baik untuk guna. Okey, so Alhamdulillah saya dah buka. Kalau anda tengok dah ni, saya buka rim belakang, saya buka rim depan. Okey, sekarang ni kita pakai jack tengah dan tayar depan belakang kita memang dah tak ada lah. Okey, sekejap lagi kita akan bawa kedua-dua rim kita ni, kita bawa depa pergi kedai. Jom. A few moments later. Okey, so memandangkan hari ni kedai tak buka, jadi saya akan engkuh buka juga lagi. Rim ni saya akan tukar tayar. Tayar ni saya akan masuk kepada rim ni dan tayar ni saya akan masuk ke rim ni. Jadi hampa stay tune, saya akan tukar dulu tayar. Lepas ni kita akan buat pemasangan lah, okey. Okey, so sebelum saya tukar rim dengan tayar ni, saya just nak buat perkongsian sikit dengan hampa berkenaan dengan spek tayar yang kita nak tukar. Sebab kalau hampa tengok rim ni memang dia punya rim adalah 17 inci, sama dia punya diameter dia. Cuma yang membezakan dia kalau hampa tengok sekarang ni adalah saiz tayar, iaitu kalau hampa tengok tayar yang sebelah kiri ni dia pakai 80-90. Jadi tayar akan lebih tebal sikit ataupun dia lebih tinggi berbanding dengan yang sebelah kanan ni. Dia punya tayar dia low profile sebab dia pakai 70-80. Okey, jadi kalau hampa pakai kat motor memang dia akan rasa berbeza. Sebagai contoh, kalau sekarang ni hampa pakai
setting sprocket hampa 1545. Dengan bacaan 1545 ratio macam tu 3.0, hampa pakai spek tayar 8090 ni hampa dah rasa sedap. Contoh hampa dapat lebih kurang 160 pada RPM 9000 contoh. Okey, tetapi apabila hampa tukar kepada spek tayar yang low profile macam ni, dia akan rasa sedikit perubahan kepada motor hampa. Dari segi hampa punya torque dia akan lebih tinggi, sebab tayar ni bila dia makin kecil ataupun makin rendah, dia seolah-olah hampa dah naikkan satu gigi sprocket bahagian depan, dia jadi seolah-olah 1546 walaupun hampa pakai spek 1545 yang sama. Sebab setting tadi dia punya perubahan pada diameter tayar, ketinggian tayar tadi dah berubah jadi makin kecil. Jadi rotation tayar tu dia dah jadi berkurang sikit berbanding dengan tayar yang sebelum ni. Jadi sebab tu saya kata sebelum hampa buat apa-apa perubahan pada tayar, kaji dulu sama ada hampa perlu tukar atau tak perlu tukar spek hampa punya tayar ni. Kalau hampa rasa hampa nak tukar kepada kecil, dia akan ada perubahan dari segi torque hampa akan naik balik. Dia seolah-olah hampa naikkan satu gigi pada bahagian belakang. Tapi kalau hampa contoh, hampa sebelum ni pakai spek 7080, nak naik kepada 8090, dia seolah-olah hampa dah drop satu gigi bahagian belakang, iaitu dia punya ratio akan jadi macam 1544 pula. Jadi dia punya top tu rasa macam makin panjang. Okey, jadi kalau hampa dapat 16 sebelum ni dekat 9000 RPM, mungkin lah ni hampa dapat pada 8500 ataupun 8600 700 macam itulah. Okey, jadi dia punya perubahan tu memang akan ada, hampa rasa apabila hampa tukar spek tayar. Jadi itu kesan kepada kita punya sprocket ratio kalau hampa tukar spek tayar tinggi atau rendah. Jadi kalau hampa maintain saiz tayar yang sama, hampa tak akan dapat rasa perbezaan. Sebab tu kan saya kata kalau hampa nak main sprocket ratio ni, sprocket ratio dia ada pada last sekali punya setting. Sebab bila kita tukar tayar sekalipun, dia akan ada impact pada kita punya top speed ataupun pick up kita. Yang keduanya pada bahagian depan, kalau hampa tengok spek tayar depan ni yang dia pakai ni adalah 6080, which is terlalu low profile. Yang ini yang saya pakai saiz depan ni adalah 7090. Okay, kalau pakai 7090 ni dia lebih tinggi lah. Jadi apabila kita tengok dari segi bacaan meter kita, memang yang ini dia punya rotation dia akan jadi lebih laju, sebab dia punya ketinggian tayar dia tu rendah berbanding dengan yang saya pakai ni, lebih kurang 1 inci ke 1.2 inci, lebih kurang macam tu. Jadi bila tayar tinggi, dia punya bacaan pada kita punya meter tu dia akan rasa berat sikit, ataupun sama dengan kita punya bacaan meter yang asal. Tetapi kalau hampa tengok, kalau kita pakai rim yang sama, sebab dia punya spek memang hampa jangan risau, rim ni ketinggian diameter rim memang sama, sebab dia pakai 17, dia takkan ada perubahan. Yang akan membezakan top speed kita nanti tu adalah kita punya ketinggian tayar. Kalau hampa tengok low profile macam ni, apabila kita angkat, nak dibandingkan dengan tayar yang kita pakai, okey, tayar yang spek tinggi, hampa boleh tengok perbezaan ketinggian tayar tu memang ketara. Jadi apabila pusingan yang ni, dia akan rasa lebih laju, meter akan rasa lebih ringan. Kalau hampa pakai yang ni, meter akan terasa macam berat sikit. Sebab tu kalau hampa pakai dua tayar spek berbeza macam ni, dia akan ada impact pada kita punya top speed. Jadi jangan kata bila kita tukar tayar, kita tukar rim, motor saya jadi makin laju, motor saya jadi makin berat. Itulah sebenarnya faktor yang buatkan motor kita terasa lebih laju atau ringan. Sebenarnya dia bergantung pada cara kita setting. Kalau hampa tengok dari segi penggunaan tayar macam ni, dia akan dapat top speed yang memang lebih tinggi. Cuma kalau kadar kita tengok daripada GPS, memang perubahan tu akan naik, tetapi tak terlalu ketara lah. Okey, ini adalah contoh kalau kita tukar dia punya spek tayar, sama ada kita nak pakai low profile ataupun high profile macam ni. Cuma yang paling penting, kalau kita pakai rim fork macam ni, sebaik-baiknya jangan pakailah tayar yang terlalu low profile, sebab takut nanti bila jatuh lopak, memang kita punya rim ni akan cepat bengkok berbanding kalau kita pakai tayar yang lebar macam tu. A few moments later. Okey, so alhamdulillah proses tukar tayar kita dah pun selesai. Memang tool, kebetulan saya pun tak ada tool, saya just guna spanner dengan apa yang ada saja. Jadi kita dah tukar, alhamdulillah, tak ada sebarang damage pada kita punya rim ni. Tayar pun kita dah dapat tukar dengan baik. Jadi kalau hampa tengok ni, saya dah buka, cuma tayar ni saya decide untuk saya pakai masuk balik tayar yang belakang daripada sini masuk ke sini, dan yang tayar daripada rim belakang saya masuk ke rim belakang yang baru. Jadi kalau hampa tengok ni memang alhamdulillah cantik lagi. Jadi saya akan basuh dulu nanti sebelum saya pasang masuk kepada motor kita.
Okey, so alhamdulillah saya dah selesai basuh dan saya selesai pasang dia punya disc brake depan dan belakang. Kalau hampa tengok ni, saya nak bagi kongsi kat hampa dua tip. Yang pertama sekali, kalau contoh hampa pasang tayar ni sendiri, tiba-tiba bila hampa pasang angin kempeh, apa yang perlu hampa check adalah pada bahagian yang paling asas adalah pada bahagian tube dia, sebab hampa sediakan satu besen, hampa rejam dia masuk dalam ayak, tengok dia bocor, terutama pada bahagian sini. Kalau lah hampa alami masalah rim baru ni, okey, dia akan keluar daripada bahagian tube ni, hampa jangan risau, hampa hanya perlu pergi kedai, okey, beli dia punya washer pada bahagian sini ni, hampa beli hak besar sikit, hampa minta kat kedai tu yang tube motor punya, tube tayar dalam tu, dia punya washer pada bahagian luar ni, hampa beli dan hampa pasang, sebab washer yang asal tu dia kecil sikit, jadi dia punya bahagian ni berisiko dia untuk leaking tu cepat, jadi hampa akan rasa angin dia akan keluar dalam tempoh 2-3 hari. Jadi yang untuk pasang rim baru ni, hampa perlu hati-hati yang tu. Okey, yang keduanya, kalau contoh hampa pasang tayar, hampa pump angin tak masuk, berkemungkinan tayar ni dia kiat. Jadi pada bahagian dalam ni, hampa press angin kosong masuk pun dia tak boleh nak tendang tayar. Jadi apa yang perlu hampa buat, tips yang mungkin ala-ala kampung sikit, hampa perlu campur tayar ni masuk dalam ayak. Dia akan fill ayak masuk terus dalam bahagian sini. Hampa kena buang dulu dia punya tube tu, dia akan isi ayak penuh. Kemudian baru tembak angin masuk, dia akan tendang angin dan ayak keluar. Hampa bagi ayak tu habis keluar, baru hampa isi angin baru masuk sampai dia penuh. Lama-lama dia akan tendang balik angin. Itu adalah antara contoh macam mana kaedah kita nak buat kalau jadi masalah tak boleh pasang tayar ni, ataupun kalaulah hampa alami masalah bocor. Tapi selalunya untuk mudahkan cara, bawa pergi kedai saja, bagi depa lah settle. Ini untuk cara macam mana kita nak handle sendiri tayar kalau berlaku masalah-masalah tu kat hampa lah. Okey, jadi setelah ni saya nak pasang dah kat motor. Okey, sebab cuaca pun dah nampak gelap macam nak hujan. Jom kita tengok saya pasang. Sekarang ni saya akan mula pasang pada bahagian depan dulu. Okey, kalau hampa tengok ni, rim dah masuk. Kita perlu ikut kedudukan asal dia. Cuma yang penting, kalau hampa masih gunakan jack, hampa jangan force tolak kuat-kuat, takut nanti jack tu turun, dia akan tekan ke bawah. Takut nanti hampa akan hilang balance, dan hampa kena pasang hati-hati kalau hampa pasang dia punya jack di bawah motor tanpa ada orang tolong. Okey, hampa pasang pelan-pelan. Okey, alhamdulillah dah siap pasang untuk tayar depan. Sekarang ni kita akan pasang untuk tayar belakang pula. Okey, so alhamdulillah proses pemasangan rim depan belakang ni dah pun selesai. Jadi inilah rupa bentuk ataupun macam mana selepas kita pasang rim ni. Okey, kalau hampa tengok sebelum ni saya pakai LC5S, saya pakai rim 125Z 6L. Yang ini saya pakai Enkai SP511, yang mungkin lebih ringan daripada rim-rim sebelum ni. Jadi saya akan cuba top speed, nanti saya akan share dalam review yang akan datang ni. Jadi hampa boleh tengok sendiri. Bagi saya alhamdulillah saya suka, sebab apa, warna dia memang tak lari daripada tema motor saya, biru dan juga silver. Rim ni pun dia ada warna yang lebih kurang sama. Jadi alhamdulillah memuaskan hati saya dari sudut pandangan mata saya. Mungkin hampa ada hampa punya selera masing-masing, hampa boleh cuba, hampa boleh dapatkan rim-rim yang mungkin lebih bersesuaian dengan ciri-ciri ataupun kehendak masing-masing lah. Okey, jadi dengan saiz tayar ni pun memang tak terlalu kecil, boleh dipakai. Memang saya pernah masuk sebelum ni pun menggunakan rim LC5S dan juga rim 125Z, memang tak pernah lagi sangkut alhamdulillah. Okey, jadi selamat mencuba. Jadi saya akan perkongsian kali ini membawa sedikit manfaat kepada kita semua. Okey, kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dinowa Channel. Assalamualaikum.